Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all my students. I hope kamu masih kekal bersemangat untuk belajar. Kita akan kembali berpatah balik memandangkan saya ingin buat persediaan tentang chapter yang kelima ya. Saya akan bincangkan soalan nombor 5 pada muka surat 57-58. Soalan ini berkaitan dengan chapter assignment kamu, iaitu biological expression. Soalan ini menunjukkan tentang figure number 2, figure 2 that shows a process take place in eukaryotic cell. Saya harap kamu dapat underline the word eukaryotic cell. Sebab apa kita kena underline perkataan ini? Untuk kita faham bahawa sel ini melibatkan satu sel yang mempunyai true nucleus. Dalam soalan ini dia menunjukkan sample of DNA, dan dalam pada sample of DNA berlakulah satu proses P, di mana proses P ini melibatkan penghasilan mRNA. So proses P adalah berlaku melibatkan bagaimana DNA ini dibaca untuk menghasilkan mRNA. Kemudian mRNA keluar daripada nukleus menuju ke ribosom dan berlakulah proses Q, di mana proses Q melibatkan penghasilan polipeptide. So apakah itu proses P dan proses Q? Proses P berlaku dalam nukleus bagi eukaryotic cell melibatkan DNA itu diterjemah menghasilkan mRNA. Maka proses P adalah transcription, iaitu DNA kepada mRNA. Dan apakah itu proses Q? Proses Q berlaku di ribosom melibatkan bagaimana mRNA pula dibaca untuk menghasilkan polipeptide. Proses Q adalah translation. Soalan B menunjukkan tentang DNA sequence dari 3 ke 5. So saya suka kamu faham DNA sequence ni dibacakan dengan 3, 3, 3, 3, 3. Dia minta kamu untuk melihat bagaimanakah daripada DNA sequence menghasilkan mRNA sequence. Untuk penghasilan mRNA, dia melibatkan enzim penting iaitu RNA polymerase. RNA polymerase akan run sepanjang DNA dalam menghasilkan mRNA. Sekiranya ini adalah 3', maka dalam penghasilan mRNA ini adalah 5'. TAC pasangan dia AUG, GT pasangan dia CCA, CAA pasangan dia adalah GUU, GAC pasangan dia adalah CUG, dan CTA pasangan dia adalah GAU. 5' ditamatkan dengan 3'. So ini adalah mRNA sequence yang betul. How many genetic codes are found? Untuk mRNA, setiap 3 base pada mRNA dinamakan sebagai codon. Satu codon merujuk pada satu kod. So 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 codon here, means that there are 5 genetic code are found. Genetic code adalah penting dalam penghasilan amino acid. Diberikan setiap daripada codon. Codon ni saya nak kamu highlight perkataan codon. Codon ini merujuk kepada triplet, 3 base pada mRNA. So fahamkan ini adalah mRNA. So bila kamu nak baca benda ni, kamu jangan tengok pada DNA sequence, kamu kena tengok pada mRNA sequence. Ini yang kamu kena baca. So AUG, CCA, GUU, CUG, GAU ni merujuk kepada codon. So satu codon, satu amino acid. So bila soalan minta kamu write the amino acid sequence using the genetic code given in the above table, so rujuk kepada codon. Berdasarkan apa yang kita tengok di sini, AUG menghasilkan methionine, manakala CCA adalah proline, manakala GUU adalah valine, manakala CUG adalah leucine, dan yang terakhir GAU adalah asparagine. Soalan C, dia minta kamu give the function untuk following types of RNA. 3 jenis RNA.
Yang pertama adalah rRNA, yang kedua mRNA, yang ketiga adalah tRNA. So rRNA penting dalam penghasilan ribosom, synthesis of ribosom. mRNA berkaitan dengan genetic information. Genetic information from where? From the DNA. Pergi ke mana? Pergi ke ribosom untuk buat apa? Semasa protein synthesis. Manakala yang ketiga adalah tRNA. Tengok cara tulis dia lah. rRNA, R kecil, R besar, N besar, A besar. mRNA, M huruf kecil, yang lain semua besar. tRNA, T huruf kecil, yang lain semua besar. tRNA, dia lihat dia bawa apa. tRNA akan membawa specific amino acid. Highlight perkataan specific amino acid. Dia akan transfer specific amino acid pergi ke mana? Pergi ke ribosom. Masa bila? Juga semasa protein synthesis. So, kesemua ini penting untuk protein synthesis. Ini sediakan ribosom, ini bawa information, ini bawa amino acid. Soalan yang terakhir, what would happen if more than one ribosom? Ada lebih satu ribosom yang attach pada mRNA. Ribosom adalah tempat di mana penghasilan protein. So, apabila lebih daripada satu ribosom, maka polyribosom akan occur. Ini kita menamakan sebagai polyribosom. Banyak ribosom bertindak dalam satu mRNA. Ribosom ada tempat di mana synthesis of protein. Maka synthesis of protein tu akan menjadi lebih cepat. Will be speed up. So itu sahaja perbincangan kita untuk soalan ini. Saya harap kamu dapat fahamkan soalan ini dengan baik. Study dia dengan baik. Pertingkatkan pengetahuan kamu. Belajar perlahan-lahan. Tapi tangkap dengan lebih lama. That's all on our lesson. See you on the next activity.